An Jabirin radhiyallahu anhu qala, An Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabda, kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, kullu ma'rufin, tiap-tiap benda yang baik. Ma'ruf ni benda baik, sama ada mulut cakap benda baik, sama ada buat benda baik, sama ada niat benda baik. Nabi kata tiap-tiap benda yang baik ni sadaqatun, dia kira pahala sedekah. Kalau kita bercakap benda baik dengan orang, Allah bagi pahala sedekah. Kita sedekah cakapan yang baik. Kalau kita buat baik orang, tengok orang tua orang buta nak lintas jalan tak boleh, kita pergi tolong pegang tangan dia, bawa lintas jalan. Amalan kita kira sedekah lah tu. Rupanya sedekah dalam Islam bukan mesti dengan duit ringgit. Setiap benda yang baik Allah akan bagi pahala sedekah. Cakap yang baik, perbuatan yang baik, niat yang baik, niat kita baik, kira pahala sedekah. Islam ni tuan-tuan, Islam mana ada ajaran lain lagi. Jadi nak dapat pahala sedekah ni mudah sangat, cuma orang tak buat. Cuma satu saja tuan-tuan, buat apa pun yang pentingnya ikhlas. Kalau tak ikhlas, tak payah duk buat. Buat rugi bateri ya tuan-tuan. Cakap tak sangat tapi tak ikhlas, habis bateri tak pasal, tak dapat pahala apa. Kena ikhlas buat apa. Ikhlas maksudnya apa? Saya buat ni kerana Allah suruh, Nabi suruh, saya buatlah. Orang nak puji ke orang tak puji, itu terpulanglah. Kalau mereka nak puji, mereka puji. Mereka tak puji pun tak puji, terpulang. Allah. Ada seorang sampaikan bantuan kat saya, cerita banyak kali dah. Dia bagi banyak juga bantuan untuk tempat saya. Saya kata kita buat majlis sikit kot, bagi orang kampung. Tak payah, Datuk. Manusia tak tahu pun tak apa, Allah tahu sudah. Dia bagi cek kat saya lah, ambil. Buat apa yang asal nak buat kebajikan, buat. Ambil. Mari kita buat majlis sikit kot, bantuan ni tak payah. Allah tahu sudah, orang tak tahu tak apa. Orang bukan boleh bagi apa kat kita. Habis tinggi dia puji, bagus dia tu. Habis bukan kenyang apa. Kita pun syok orang puji. Tak ada nilai di sisi Allah lah. Kena ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kami tak perintah nabi-nabi dulu sejak daripada Adam sampai kepada kamu yang Muhammad, melainkan yang kami perintah supaya mereka melakukan ibadat kebajikan ikhlas kerana Allah. Hatulah nilainya di situ. Sebab itu Imam Nawawi pun, Imam Ghazali pun, Imam Bukhari pun, hadis yang pertama sekali hadis bab niat ikhlas. Orang tanya, awak bu hadis ni bu Nabi utama, dia kata anak mengarang kitab hadis ni pun kalau tak ada ikhlas tak jadi apa. Itu yang dia bubuh hadis ikhlas dulu. Innamal a'malu binniyati. Setiap perkara yang baik, setiap perkara baik yang dilakukan oleh seorang itu akan mendapat pahala sedekah. Apa sahaja perkara baik yang dilakukan oleh seorang akan diberi pahala. Oleh sebab itu, berusahalah melakukan kebaikan sepanjang hidup kita. Saya sebut dah tadi tuan-tuan, umur kita adalah modal. Kalau orang bagi modal, kita kena menjaga baru dapat untung. Kalau boleh modal saja, tak menjaga, tak ada untung. Allah bagi kat kita umur sebagai modal, dia suruh kita menjaga. Menjaga dengan perniagaan apa? Perniagaan akhirat. Dapat untung akhirat. Tapi kalau kita tak menjaga, tak ada untung lah. Dan modal ni tak tahu Allah nak ambil balik bila, kita mana tahu. Sebab itu
Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Dan rebut 5 sebelum datang 5. Nombor 1, rebut masa kita sihat sebelum sakit. Kita baca hadis tadi, kalau kita buat amalan-amalan masa sihat, kita sakit pun Allah teruskan bagi pahala. Rebut masa muda sebelum tua. Rebut masa senang sebelum susah. Rebut ni masa lapang sebelum balut. Sibuk. Masa lapang tak buat ibadat. Masa sibuk tak dan buat ibadat. Kat pilihan raya ni dia sibuk sikit. Pergi sana, pergi sini, pergi sana. Masa tak sibuk tu tak buat ibadat. Rebut masa lapang sebelum sibuk. Dan akhir sekali Nabi kata, rebutlah masa kamu hidup sebelum mati. 5 benda kena rebut. 5 benda ni kadang-kadang Allah bagi kat kita semua. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, mana-mana orang Islam, yaghrisu gharsan, dia tanam pokok buah-buahan, dia tanam, illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, kecuali setiap buah ataupun setiap hasil tanaman dia itu dimakan oleh siapa, maka Allah akan bagi pahala sedekah kat dia. Ni tuan-tuan, mana-mana orang Islam yang tanam pokok buah-buahan atau pokok-pokok yang boleh dimakan, pokok sayur, dia tak ada buah sayur ni, maka orang makan benda tu. Orang ke, binatang ke, siapa pun makan, kita dapat pahala sedekah. Kadang-kadang Allah bagi balasan dua, di dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Tapi macam saya kata tadi lah, kena niat ikhlas. Tanam pokok dokong. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Tu guru dulu duk ajak masa nak tanam pokok ni, baca doa tu. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah lah sebaik-baik yang menjaga, dialah Tuhan yang Maha mengasihani. Tanam pokok dokong, berbuah pokok dokong, boleh jual. Alhamdulillah kita dapat duit, dan alhamdulillah kita dapat pahala. Pak orang makan buah kita. Tanam tak boleh jual, kelawak sapu habis. Kita tak dapat duit, balasan dunia tak dapat, akhirat dapat. Sebab itu kita orang Islam tak rugi. Kok mana pun dapat. Ni Nabi sebut, datang kau makan, kelawak kau makan, siapa kau makan. Malah Nabi kata orang curi. Kita tanam pokok tebu, kawan kebas habis, tak apa, dia curi-curi pilah, dia dosa taklah makan benda haram. Tapi kita hak tanam dapat pahala. Pasal apa? Pokok tebu kita ada orang makan walaupun dia curi, tapi bukanlah arti jadi halal kat dia, ada, dia haram juga, tapi kita hak tanam dapat pahala. Sebab itu tuan-tuan, kita nak tanam pokok apa, jangan duk kira dan makan tak dan makan. Orang tua-tua umur 80 bawa pi benih durian duduk tanam. Tok long, dan ke nak makan tu? Umur 80 dah bawa benih durian duduk tanam. Tok long, dan ke nak makan tu? Durian ni korang-korang tu 7 tahun umur 80. Dia penyih, dia kata, aku tanam bukan aku kira aku nak makan. Siapa makan pun tak apa, aku tak dan makan pun, orang makan aku dapat pahala. Tu yang cucu duk makan, Tok Nyang dia tanam dulu pokok durian besar-besar tu. Mau dia kira dia nak makan aja, lepas tu dia tuan terbang bang. Dah
Cuculah tak payah tanam duduk makan itu. Kita ni kalau tak ada pok dulu tanam durian, kita pun tak boleh makan durian. Lah, durian kampung semua orang pokok meluk-meluk. Ratus tahun punya durian. Itu Islam. Kita jangan kira kita nak dapat faedah. Kita tanam saja, confirm, niat ikhlas. Nabi kata, burung makankah, binatang makankah, manusia makankah, kafir makankah, muslim makankah, dia curikah, dia apa, kita dapat pahala. Confirm dapat pahala. Itu amalan kita yang boleh kita buat. Ini hadis. Ma min muslimin, mana-mana orang Islam, yaghrisu gharsan, yang menanam satu tanaman, illa, melainkan ianya akan dapat, kana ma ukila minhu lahu sadaqah, apa yang dimakan daripada tanaman dia itu, dia akan dapat pahala sedekah. Wa ma suriqa minhu, dan begitu juga dia akan dapat pahala sedekah apa yang dicuri daripada tumbuhan benda yang dia tanam tadi. Lahu sadaqah, baginya sedekah juga walaupun orang curi buah dia tanam. Wala yarza'uhu ahadun, dan tidak mengorangkan hasil tanamannya itu oleh seorang, illa kana lahu sadaqah, kecuali baginya pahala sedekah. Kok mana pun dia tetap dapat pahala, tuan-tuan, pahala sedekah. Motong-motong getah, pipi nak kutip, depa sapu cerah. Allah, getah hasil sapu cerah. Lagu mana kita? Sepak pokok getah dekat nak tumbang. Tak apalah. Dah orang curi, bagaimana? Bukan kita reda apa dengan dia curi, memang curi ini benar haram, Allah kutuk. Tapi dia curi hak kita. Buat bagaimana? Kalau kita maki, duduk dalam kebun kita maki dekat pak kandak, dia mentak balik kita curi. Tak pun. Terus saya duduk maki ya. Kita dapat pahala pasal orang curi hasil tanaman kita. Allah, tuan-tuan tak tahulah, motong tak mau, getah turun dia curi. Kawan pi pukul 8, dia pukul 6 pi dah cekah dia curi. Tahu tuan-tuan. Wa fi riwayatin lahu, pada satu riwayat yang lain, riwayat Jabir juga, la yaghrisul muslimu gharsan, tidak menanam oleh seorang muslim satu tanaman, fayakulu minhu insanun, tiba-tiba daripada tanaman dia itu dimakan oleh manusia. Ni dia umum, makan tu sama ada dia beli ke, dia curi ke, dia ambil saja, tak cerita, dia makan. Wala dabbatun, dan tidak juga dimakan oleh binatang, tanam-tanam pokok, kambing sapu cerah. Wala tayrun, dan tidak dimakan oleh burung, malingkan kana lahu sadaqatun, malingkan ianya diberi pahala sedekah oleh Allah, yang dimakan oleh manusia, yang dimakan oleh binatang, yang dimakan oleh burung. Bila pahala sedekah ni dapat? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak. Wa fi riwayatin lahu, riwayat satu lagi daripada Jabir juga ni, riwayat banyak hadis yang diriwayat yang artinya sama, tapi matan dan lafaz hadis tu lain-lain sikit. La yaghrisu muslimu gharsan wa la yazra'u zar'an, tidak menanam oleh seorang muslim itu satu tanaman, dan tidak, ni bahasa Melayu kata apa ni, kalau gharasa tu tanam pokok yang kekal, tanam pokok doyan, pokok moktan, pokok pelam, pokok nyok, pokok tu benda kekal. Tapi kalau tanam lagu padi ni, dia panggil yazra'un.
Sama ada kita menuai, kita menanam benda-benda yang boleh dituai, dikerat dan sebagainya, ataupun benda yang umurnya panjang, tak kira lah, tak kita tanam apa pun. Fa ya'kulu minhu insan, manusia makan benda tu, wala dabbatun wala syai'un, dimakan oleh binatang ataupun benda-benda lain, illa kanat lahu sadaqah, semua menjadi sedekah. Ini hadis, tiga hadis ini diriwayat oleh Imam Jabir rahimahullah. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman malingkan apa yang dimakan daripada hasil tanamannya itu menjadi sedekah baginya. Apa yang dicuri dari tanamannya itu menjadi sedekah baginya. Dan jika seorang mengurangi tanamannya itu menjadi sedekah baginya. Dia tanam pokok lobak 3 batang, kawan sapu sebatang, jadi korang hak 3 tinggal 2 ya. Kira dapat sedekah, wala sedekah. Menurut riwayat Jabir juga, tidaklah seorang muslim menanam akan satu tanaman kemudian dimakan oleh manusia lain atau binatang atau burung, melainkan semuanya menjadi sedekah baginya sehingga hari kiamat kelak insya-Allah. Menurut riwayat Jabir juga, tidaklah seorang muslim itu menanam akan suatu pokok besar, dan tidak pula ia menanam suatu tumbuhan kecil. Saya kata tadi, kalau tanam hak kekal dia panggil gharasa, kalau tanam hak tak kekal ni dia panggil zara'ah. Tanam tebu, tanam pisang, tanam pokok ubi, tanam pokok padi, itu dia panggil zara'ah. Kalau tanam pokok hak kekal tu macam pokok buah-buahan, dia panggil gharasa. Tak kira lah tanam pokok besar, dan tidak pula ia menanam satu tumbuhan yang kecil kemudian dimakan oleh manusia lain atau binatang atau suatu yang lain, malingkan semuanya itu menjadi sedekah baginya. Daripada Bukhari dan Muslim, daripada riwayat Anas radhiyallahu anhu. Orang Islam hendaklah tidak tinggal. Orang Islam hendaklah tidak tinggal terlalu berhampiran dengan masjid kerana ditakuti mengotori kawasan masjid dan juga mengorangkan keindahannya. Baik, hadis seterusnya. Anhu sallallahu alaihi qala arada banu Salimata an yantaqilu qurbal masjid fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kabilah Arab yang duduk di Madinah, namanya Banu Salimah. Banu ni anak cucu. Salimah ini tok nenek depa dulu ni nama Salimah. Anak cucu dia ni nama Banu Salimah, anak cucu Salimah ni. Orang Mekah, orang Madinah ni. Anak cucu Salimah ini duduk satu kampung. An yantaqilu qurbal masjid, mereka semua bersetuju nak pindah daripada kampung Tok Nyang depa hak dulu tu, Salimah tu, nak mai dekat dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya kampung Tok Nyang depa dengan masjid jauh. Jadi jauh ni maklum sajalah, nak mai masjid susah. Depa pun pakat nak pindah mai duduk dekat dengan masjid Nabi di Madinah. Itu cerita dia. Fabalagha Rasulullah sallallahu, berita ni sampai kat Nabi. Kata kabilah Banu Salimah ni dia depa nak pindah mai duduk dekat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, Nabi kata kat depa, innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Aku dengar sampai berita kepada aku, kata Nabi,
Kata hampa semua ni dah berpakat nak pindah mai duduk dekat masjid ni. Betul ke? Nabi tanya. Betul tak? Sampai kepada pengetahuan aku, yang hampa ni semua nak pindah mai duduk dekat masjid. Betul ke? Faqalu, mereka jawab, na'am, ya betul ya Rasulullah, kami nak pindah mai duduk dekat masjid. Qad aradna dhalik, memang kami nak begitu ya Rasulullah, nak duduk kat masjid. Nabi larang, tuan-tuan. Faqala, Nabi kata, Bani Salimah, hei Banu Salimah, anak cucu Salimah, diyarakum, duduk di rumah kamu, di kampung kamu, tuktab asarukum, Allah akan tulis pahala kamu berjalan mai ke masjid. Kalau hampa mai duduk kat masjid, pahala berjalan masjid tak ada lah, dekat. Tapi kalau kamu duduk jauh dari masjid, setiap kali kamu berjalan mai masjid, nak sembahyang jamaah apa semua, baca pula doa-doa berjalan masjid, pahala hampa lebih daripada duduk tepi masjid. Nabi tak bagi. Diyarakum tuktab asarukum, duduk di kampung kamu tak payah pindah, dan Allah akan beri kepada kamu pahala setiap langkah yang kamu mai masjid. Allah, mereka pun tak jadi pindah lah tuan-tuan, sebab Nabi tidak restu keinginan mereka dan mereka nak pindah masjid ni. Duduk dekat masjid kadang-kadang ini dia kata, kadang-kadang tak main semayang pun duduk kat masjid, duduk tahu sampah duduk dalam pagar masjid, nebah-nebah ambil tahu baik duduk jauh. Daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, Banu Salimah hendak berpindah berhampiran dengan masjid. Berita itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun bersabda kepada mereka, sungguhnya aku telah menerima berita bahawa kamu semua hendak berpindah berhampiran dengan masjid. Betul ke? Dijawab oleh mereka, benar wahai Rasulullah, begitulah hajat kami. Sabda Rasulullah lagi, wahai Banu Salimah, tetaplah di kampung kamu, akan dikira tentang kesan-kesan tapak perjalanan kamu masjid untuk berjemaat ataupun berjamaah. Tetaplah di rumah kamu, jangan berpindah. Nabi tak boleh pindah sebab fadilat berjalan tapak kaki ke masjid itu cukup besar. Setiap kali berjalan Allah bagi pahala, Allah luruhkan dosa. Menurut satu riwayat, sungguhnya setiap langkah itu mempunyai derajat pahala. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan maknanya daripada riwayat Anas bin Malik. Orang Islam tidak dikehendaki tinggal terlalu berhampiran dengan masjid, oleh kerana ditakuti akan mengotori kawasan masjid dan juga mengorangkan keindahannya. Tapi kalau duduk masjid, tolong jaga masjid, tolong apa? Okey. Tapi kalau duduk masjid, tak peduli masjid, buat kotor pula kawasan masjid, itu yang tak boleh. Walaupun seorang itu tinggal berjauhan dari masjid, Allah telah menjanjikan setiap langkah perjalanannya ke masjid diberi ganjaran pahala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita pun dah lebih kurang 1 jam lah kita mengaji. Kita berhenti tangi dululah. Nombor 1, kita ulang balik budaya kita duk buat benda-benda yang kebaikan masa kita sihat, masa kita duk elok-elok. Budaya itu akan terus ditulis pahala kepada kita oleh Allah. Walaupun sekarang kita tak boleh buat dah benda tu kerana sakit ataupun kerana tak duduk di kampung musafir, tapi pahala kita tetap dapat. Jadi hadis ini meminta kita supaya membudayakan
amalan-amalan kebaikan itu di dalam hidup kita. Kita tak rugi sikit pun, sakit pun Allah masih bagi pahala kat kita. Itu satu hadis kita baca hari ini. Yang kedua, kita baca hadis, setiap amalan kebaikan itu diberi pahala sedekah. Cakap benda baik diberi sedekah, kita tolong orang baik bagi sedekah, niat benda baik pun dikira pahala sedekah. Ini Islam. Yang ketiga, Islam menggalakkan kita membuat kebaikan, apa juga dalam bentuk kebaikan. Antaranya kebaikan yang disebut di sini, kita tanamlah pokok-pokok buah-buahan, pokok-pokok yang boleh dijadikan sebagai makanan kepada hamba-hamba Allah. Kita akan terus diberi pahala oleh Allah apabila tumbuh-tumbuhan yang kita tanam itu diambil manfaat oleh makhluk Allah. Sama ada mereka makan ke, mereka buat sayur ke, mereka ambil manfaat, kita akan dapat pahala. Sama ada yang menggunakan tumbuh-tumbuhan yang kita tanam di manusia ke, jin ke, siapa ke, binatang ke, siapa pun, kita akan dapat pahala. Sehingga orang curi pun kita dapat pahala. Dia dapat dosa sebab dia curi hak kita, kita dapat pahala pasal dia ambil benda hak kita tanam. Kemudian hadis yang akhir kita baca malam ni, Nabi menegah Banu Salimah daripada berpindah pi ke tepi masjid rumah mereka, sebab mereka berjalan ke masjid itu suatu pahala yang tidak dapat dipungut dan dikutip oleh orang yang duduk tepi masjid. Apa pahalanya? Pahalanya berjalan dan menggunakan tenaga ke masjid itu dikira pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi halang depa, tak bagi depa mai pindah duduk dekat masjid. Jadi alhamdulillah, kalau kita duduk jauh sikit naik motor kereta mai, motor minyak motor dikira sebagai sedekah. Nah, kita naik kira sedekah. Pahala banyak. Jadi tuan-tuan, takat itulah dulu, insya-Allah kita berhenti di sini. InsyaAllah kita akan sambung lagi hadis yang ke-138, menceritakan pula tentang datang ke masjid juga insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.